Okay, good morning. Pagi semua. Boleh dengar suara Wena? Morning, dengar. Boleh dengar. Okay, so good morning kepada Kak Zana, Sheila, Isha, Mokni, Azizi dan juga kepada kita punya tetamu hari ni, Manager Zam. So ramai yang dah tengok Manager Zam. Hai Zam, thank you Zam atas masa yang bagi kat kita untuk santai sembang santai pagi ni Dah Yes, makan morning. Dah makan ke? Dah, sudah. Suara Wena okey Okey, jelas. Okey, so kita tak nak lengahkan masa lagi. Kita just nak sembang santai lah dengan Manager Zam sebab ramai yang teruja dengan orang tengok nak macam Wena ni yang dah lama tengok Zam Wena rasa macam wow, rasa macam happy nampak Zam punya peningkatan dalam Forever dan nampak memang Manager Zam ni memang dia rajin, ada buat Zoom, ada buat training sendiri, dia independence so adalah banyak soalan yang ada dalam otak ni. So hari ni kita nak tanya sikitlah dengan Manager Zam. Actually Zam ni saya bahasakan Zam boleh Boleh Boleh. Okay. Boleh, So Zam ni actually asal mana kita kenal sikit. Asal mana sebelum ni pekerjaan apa. So bagi sedikit latar belakang dan juga pengenalan. Okay. Dipersilakan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua dapat dengar suara saya Waalaikumsalam. Morning semua. Morning, Okay. Waalaikumsalam. Happy weekend semua. So, nama saya Zam Azwar bin Abdullah. Okay. Saya lahir tahun 1984. Tahun ni kalau tak silap saya umur saya 37. Sampai umur pun dah terlupa dah berapa. Okay. So saya asal dari Melaka. Okay. Sebelum saya berkecimpung dalam perniagaan MLM, okay, terutama Forever Living ni, sebelum ni saya tak pernah berniaga apa bisnes pun. Tak pernah. So kerja saya sebelum ni, saya banyak buat back end punya kerja dan saya berurusan, saya kena saya punya kerja tu memang depan komputer saja. Saya tak pergi jumpa orang, tak ada bercakap dengan orang apa semua, memang taklah. Saya pun memang saya bukan kategori introvert, tapi saya memang rasa macam malaslah nak deal dengan orang ni, leceh kerana manusia semua. Masa tu saya malas, saya tak suka. Okay. So kemudian sampai satu peringkat umur kita, kadang-kadang kita rasa macam kita nak cari pendapatan sampingan, kita nak cari bisnes kita sendiri, apa kita boleh berniaga. Saya suarakan kepada isteri saya cakap dengan isteri saya nak buat satu bisnes yang boleh bagi manfaat pada orang. Itu yang keluar daripada mulut saya. Sebelum tu memang saya terfikirlah nak buat produk sendirilah, macam-macam lah. Tapi kemudian saya fikir kalau saya buat produk sendiri, macam mana dengan kualiti produk tu? Tak mungkin saya akan dapat kualiti produk yang sangat-sangat bagus. Jadi alhamdulillah daripada saya punya niat tu, Allah jumpakan saya dengan Forever Living melalui abang ipar saya. So abang ipar saya ni yang recommend dekat saya lah tentang bisnes dan produk Forever Living ni. So masa dia ceritakan tentang bisnes tentang bisnes Forever Living, tentang produk, saya ingat lagi masa tu dia datang dekat rumah saya pukul 8:30 malam, pukul 9 macam tu. So bila saya dengar je produk tentang marketing plan, saya tahan dia sampai pukul 4:30 pagi. Besok tu wife dia nak kerja tau. Tapi saya tak puas hati, saya tanya lagi. Lepas tu saya tengok, saya tanya dan saya masih lagi tak percaya. Saya cakap, betul ke Forever Living ni dia macam ni? Okay, saya fikir, saya berlapang dada, saya buka saya punya minda, saya sign up sebagai VIP.
Dan sejak daripada saya sign up sebagai VIP tu, kalau tak silap saya 2018. Masa tu belum lagi nak serius lah. Tapi start daripada 2018 tu memang sampai sekarang tak pernah saya tak buat 5cc. 5cc tu memang tak tinggal. Walaupun saya masih lagi masa tu belum serius dalam bisnes. Itulah sedikit sebanyak permulaan dia. Okey. Okey. Maksudnya Zam lepas nampak marketing tu rasa tak percaya tu sebab apa? Saya rasa tak percaya sebab bukan rasa macam tak percaya. Saya rasa macam saya nampak marketing plan tu dia adil. Ada keadilan dekat situ dan dia transparent. Okay. Dia tak ada sembunyi apa-apa. Saya pun sebelum ni tak tahu tentang point ke pairing ke, sebab saya memang nak katakan anti MLM, boleh dikatakan anti jugalah, sebab yalah kita tak tahu MLM tu apa sebenarnya. Jadi kita dengar cerita daripada kita punya saudara, kita dengar cerita daripada kita punya kawan-kawan yang mungkin terkena dengan skim cepat kaya, skim piramid kan. So kita sendiri yang judge MLM tu adalah satu bisnes yang tak betul. Jadi masa tu saya pun fikir benda yang sama jugalah. Tapi apa yang menarik dekat sini, bila abang ipar saya tu dia terangkan tentang 3 konsep. 3 konsep di Forever, and then kemudian dia terangkan macam mana bonus dekat Forever. Yang tu buat saya tengok balik, saya rasa macam masa tu Forever Living is transparent lah. Dia punya cara dia buat payout tu memang transparent dan adil. Okey, jadi abang ipar Zam ni masa tu dia punya level apa? You ingat tak dia punya level dia pergi jumpa you tu? Sudah manager ke belum? Belum. Belum manager kan? So boleh nampak dia ni walaupun dia belum manager tapi dia pergi sendiri, dia tanpa dia punya upline. Dia pergi approach you. Sebelum dia approach saya, dia approach wife saya. Maknanya dia approach adik dia dululah. Dia approach adik dia dulu. Masa tu saya tak pergi. Saya tak ikut wife saya. Tapi masa yang ceritakan tentang Forever ni pada wife saya adalah CBM Jun dan Eagle Manager Am. Okey. So wife saya bila balik rumah, dia cakap dengan saya, you kena dengar bisnes ni sebab I suka dia punya percutian. Wife saya memang suka pergi bercuti. So dia suka percutian. Yes. So dia cakap sebab masa tu Wena, masa tu memang kami baru saya suarakan pada wife saya untuk cari satu bisnes. Kemudian Allah hantar Forever Living ni dekat kami lah. Okey. Maksudnya masa abang ipar nak datang approach tu, ada tak Zam dalam hati ni rasa macam nak reject ke, rasa macam tak nak dengar ke memang lapangkan hati? Mula-mula tu kita memang normal lah, kita as a human being, and then kemudian kita mungkin baru dengar tentang MLM, baru di expose, baru di expose dengan MLM. So skeptical tu memang ada. Skeptical tu memang ada. Cuma kita kena berlapang dada lah, dan buka sedikit kita punya minda untuk dengar. Tak salah. Tak salah kalau kita nak dengar kan. Okey, boleh. So macam Zam cakap tadi, memang Zam belum pernah berkecimpung dalam apa-apa bisnes. Belum ni memang kerja pun dengan komputer je kan. So betul. Apa yang Zam buat selepas you VIP, apa yang you buat, langkah-langkah ataupun you rasa benda apa yang you buat yang membuatkan you boleh achieve manager? Manager I think is last year manager masa MCO kan? Yes, last year. Okay. So, okay. Yang sebenarnya because masa 2018 tu belum MCO, is offline. Okay. Betul. So last year is online. So apa yang you buat daripada offline kepada online? Okay. Masa 2018, masa offline tu okay. Ni saya cerita okay. Masa offline tu
Okey, masa offline tu saya dalam keadaan macam cakap apa? Masih baru, okey, masih baru. And then kemudian kesilapan saya masa tu, sepatutnya okey, 2018 saya sign up as a VIP. Suppose 2019 suppose saya dah manager. Tapi apa jadi masa 2000 antara 2018 ke 2019 tu? Apa jadi saya tak dengar upline saya yang ikut sistem. Saya tak follow CBM June 100%. So kita dekat sepatutnya benda maksud saya dekat sini sepatutnya manager tu atau nak achieve manager tu sepatutnya saya boleh buat lebih awal. Okey, tapi disebabkan kita lost kejap atas kesilapan sendiri. Iaitu kita tak follow kita punya leader yang ikut sistem. Jadi saya berada di supervisor kalau tak silap saya pun dalam setahun juga. And then kemudian memang masa tu offline tu memang saya banyak cakap apa buang masa lah. Cuma sebelum MCO kalau tak silap saya sebelum MCO saya back balik saya kepada saya punya leader iaitu CBM June. Okey. Kemudian baru kita nampak momentum tu boleh pergi sebab kita ikut sistem balik. Kita mula ikut sistem balik. Okey. So masa offline tu kalau Wena tanya saya apa yang saya buat masa tu memang actually saya lost. Lost sebab apa? Lost sebab diri sendiri. Kita tak ikut kita punya leader yang ikut sistem. Sebab kalau kita tengok dekat sini macam CBM June dia ada 14 tahun pengalaman dekat Forever Living. Even Wena pun more than 5 years semua. So mereka ni semua ada pengalaman di Forever Living bersama Datuk Desmond. Okay. So dekat sini saya nak sampaikan jugalah sedikit saya punya nak share sikit pengalaman saya. Okay, kepada anda semua yang mungkin sekarang ni rasa macam lambat, rasa macam lewat ke apa ke, follow ikut sistem yang BOI 9333 dah buat. Okey. Memang tak ada apa-apa rahsia sebenarnya daripada saya offline ke online, tak ada apa-apa rahsia. Masa masuk ke online lagilah saya kekok. Sebab apa? Sebab dulu saya punya kerja walaupun menghadap komputer tapi saya bukannya buat online marketing ke apa, tidak. Saya buat back end punya kerja. Tak ada mengait dengan online punya marketing. Jadi daripada offline tu memang kita mula-mula rasa macam mudahlah kita dapat berjumpa dengan orang kan. Lepas tu kena online, jam sekejap. Dah lah masa tu momentum baru nak pergi. Memang baru nak pergi. Lepas tu saya dah termenung. Dengan wife saya masa tu. Tapi alhamdulillah kita tengok dekat sini kalau siapa ingat tahun lepas kita start PKP 18 hari bulan Mac. 18 hari bulan Mac 2020 kita start kena PKP lah. Tapi alhamdulillah tindakan yang sangat-sangat drastik daripada kita punya Sifu. Sifu buat teppanyaki meeting, Sifu start online masa tu. Sampai sekarang teppanyaki tu tak pernah lagi off. Betul tak Wena? Tak pernah lagi ditunda ke tidak, tak pernah. Itu yang saya nampak kita punya Sifu, dia punya energi dia, and then kemudian keikhlasan dia nak bantu kita ramai. Dia buat sesuatu tu memang sentiasa istiqomah. Memang betul-betul disiplin, istiqomah, memang konsisten betul-betul. Betul. Okay. So saya suka sebab manager Zam ni walaupun dia dah manager tapi dia masih ingat lagi apa kesilapan yang dia buat. So menjadikan satu ajaran untuk sendiri dan juga orang-orang yang dia bagi tahulah supaya kita tak ulangi kesilapan-kesilapan macam ni. Cumanya Wena nak tanya sikit lagi. Okey, tadi manager Zam kata masa mula-mula tu memang lost, lepas tu tak follow upline yang follow sistem kan. Contoh-contoh tindakan yang
Zam rasa apa contoh? Contoh apa yang tak follow tu? Contoh macam apa? Okey. Saya nak share sikit dekat sini. Macam mana nak cakap Okey, soalan Wina apa yang saya tak follow? Saya mula dari awal lah. Bila kita rasa, bila kita rasa kita dekat Forever Living ni, kita buat jalan kita sendiri, kita rasa kita betul, itu adalah titik permulaan, titik permulaan yang kita akan langgar sistem. So dekat sini macam saya dulu, saya ada satu rasa macam boleh ke CBM Jun ni guide saya? So bila kita terdetik dalam hati macam tu, kita tak bagi 100% dekat dia, walaupun yang sebenarnya CBM Jun dia ada orang cakap apa? Sedikit masalah, bukan masalah apa tahu Wena, dia ada masalah communication. Kadang-kadang ada yang Jun cakap kita tak faham, apa yang kita cakap Jun tak faham. So CBM Jun walaupun dia apa masa tu dah CBM lah kan, dah CBM, tapi disebabkan saya rasa macam dalam hati ni rasa macam boleh ke si Jun ni lead I. Bila kita terdetik macam tu, bermakna kita dah mula pandang rendah dekat kita punya leader yang ikut sistem. So daripada situ nanti kita akan mula buat cara kita sendiri. Kita akan start tak masuk group meeting. Kita akan start daripada tak masuk group meeting, kita akan start tak masuk meeting-meeting besar yang Sifu anjurkan. So daripada permulaan tu kita kena jaga daripada permulaan tu. Bermakna macam sekarang ni kita kena bagi 100% komitmen dengan kita punya leader yang ikut sistem. Kalau leader kita organize, hari ni kita pukul 10 ada meeting. So tim semua kena sepakat. Tim semua kena sepakat, kita tak boleh nak harapkan orang lain, diri kita sendiri. Diri sendiri kita kena buat. Kita kena buat. So kalau leader setkan pukul 10 ada meeting, sepatutnya kita masuk awal. Maybe 9.55 semua dah standby. So alhamdulillah lah, macam sekarang saya dekat dalam saya punya team, memang saya apply benda tu. Walaupun macam saya still lagi boleh macam senyum-senyum, tapi wife saya dia ada garang sikit. Kalau dia kata pukul 10 dia nak start kelas, pukul 10 tu walaupun ada seorang dua orang dia tetap start. Dia jalan je. Yang lambat masuk tu, ada yang kadang-kadang yang lambat masuk tu dia memang macam risaulah nak masuk kan. Tapi kita okey je. Cuma kita nak didik disiplin dekat sini. Okay, very good. Thank you very much. Saya terharulah dengan sharing daripada CBM Zam ni. Sebab apa tahu? Sebab nampak keikhlasan tu memang nak bagi, orang kata apa, nak bagi kesedaran, tak nak ulangi apa yang tersilap. So itu memang nampak sangat keikhlasan daripada Zam. Thank you very much. Dan juga banyak lagi ni. Zam boleh sampai pukul berapa ni? Boleh. Boleh Okay, you all kalau ada soalan yang Wena mungkin tak tanya, you all boleh tulis dalam chat, nanti belakang tu kita akan tanya ya. So Wena nak tanya, sekarang ni start bila? Sekarang ni dah full time ya Zam? Sekarang dah full time. Oh, sejak bila you full time? Full time baru lagi. Sekejap Cik adik kita ada dekat sebelah I punya wife dia resign, dia resign daripada dia punya kerjaya lah. Fariza kerja apa? Dia renal clinical specialist yang berkaitan dengan buah pinggang. Oh, okey. Okey. Macam wife saya pula, dia punya kerja renal clinical specialist ni, dia bekerja dengan company yang provide dialysis punya machine. So, wife saya punya cerita pula, bila dia punya pekerjaan, bila dia nak achieve dia punya target, bermakna banyak mesin kena keluar, betul tak? So, apa yang terjadi? Dia terpaksa doa untuk orang sakit.
Bukan doa orang tu sembuh tau. Sebab nak capai target, nak capai KPI, dia kena doa orang sakit buah pinggang. I dengan dia masa dia kerja, masa I tengah kerja pun memang kita orang stres. My wife pernah sampai on call tu memang menangis lah. So alhamdulillah bila ada dengan Forever Living ni, okay, kita start full time ujung 2019. Kita start full time. Oh, tapi masa tu belum manager Belum. Wah, berani Supervisor. ya. Memang berani, memang yakin betul lah boleh. Yes, kita yakin. Sebab Wena ingat lagi masa kita jumpa dekat dinner last BO sebelum MCO, ingat tak? Yes. 2020 kan? Betul. Wah, so masa tu memang nampak satu pasangan ni memang eagle lah. Rupanya masa tu dia belum manager tau, tapi dia dah tunjukkan dia punya sifat-sifat eagle tu. Very good. Betul. Masa dinner tu Mana? Masa dinner tu memang kita memang sangat-sangat sukalah dapat join the dinner. Dekat situ kita rasa kita nampak all the giants, betul tak? All the giants dalam Forever semua ada dekat dinner tu. Memang kita rasa yes. Dan betul, ramai orang, diorang tak join event-event especially yang recognition ni because diorang rasakan macam lah aku tak dapat, aku bukannya ada dapat apa-apa award pun kan, anugerah untuk orang lain, buat apa aku nak pergi. Lagi-lagi pun kita kena mungkin kita kena beli lagi tiket untuk masuk pasangan kan, lebih kurang dalam 200 lebih kan. Apa sikap yang Zam tanam masa tu walaupun you belum dapat apa-apa lagi masa tu? Okay, walaupun masa tu belum dapat apa-apa lagi, tapi I dengan I punya wife yakin kalau kita join this dinner, kita akan dapat something, which is the environment, okay, dia punya culture and dia punya experience. Sebab apa tahu, masa kita orang pergi dinner tu, terus terang cakap, memang kita rasa macam sangat-sangat jealous lah. Sangat-sangat terbakar. Sampai Datuk Sifu dekat sebelah I, Datuk Sifu tanya, Zam, you bila nak naik pentas? I cakap, Datuk, next year I naik pentas. Okay. And then kemudian, masa kami pergi tu, kita nampak lah CBM semua dia datang dengan grup dia kan. Jadi I datang dengan I punya wife, okay. Walaupun kita sama-sama dengan CBM Jun, dengan EM Arm semua kan. I datang dengan I punya wife saja tau. Kemudian I dengan I punya wife nampak. Okay, nampak CBM datang dengan dia punya grup, ambil gambar dengan dia punya grup yang besar. I cakap dengan I punya wife, next year dinner, kita punya table mesti 5 table. Yes, itu yang semangat kita nak. Mesti 5 table. Kita mesti nak ambil 5 table. Masa tu kita duduk tepi saja, bukan duduk table tu. Masa tu kita dekat tepi tengok orang ambil gambar, rasa macam wah. Betul. Saya tahu sebab memang kita satu meja masa tu kan. Yes. Tapi memang nampak Zam dengan Farisa ni memang betul-betul enjoy. Okay, pergi ambil gambar dengan achiever CBM kan. Jutawan dalam dinner tu. Very good. Okay, very good. So sekarang ni apa Zam dengan Farisa dah full time. So bagaimana you all punya jadual? Roughly macam dalam satu bulan, setiap hari, okay, aktiviti apa? So masa berapa yang you bahagikan untuk Forever? Dan apa aktiviti yang you buat, sebab Wena tahu you ada buat independence punya meeting, coaching kan, okay, tanpa you punya upline, okay. So bagaimana you aturkan semua tu, perancangan dalam satu hari ke, satu minggu ke? Okay, kalau macam sekarang kita tengah PKP kan, kalau secara roughly lah, kalau Wena tanya I, okay, I punya masa ni memang apa aktiviti pun yang I buat sekarang ni memang semuanya adalah berkait dengan Forever Living. Kadang-kadang I tak rasa I ada pembahagian masa, okay, 2 jam pergi buat benda lain,
1 jam lagi meeting. Tak, I tak ada rasa macam tu. Apa sekalipun I buat daripada I bangun tidur sampai malam, semuanya memang berkait dengan bisnes. Jadi kalau pembahagian masa tu, I tak boleh nak bagi exactly. Sebab daripada pagi sekarang kita tengok stok. And then kemudian kita ambil order. Kadang-kadang awal pagi ada klien yang dah WhatsApp untuk dapatkan stok. So kita memang kena keep the stock, keep the stock supaya tak nak ada delay. Tak nak ada delay kan, sebab sekarang kita tengah PKP, so kita tak nak ada delay. Kita nak sampai dekat end user ataupun sampai dekat kita punya team mesti cepatlah. Walaupun saya punya downline saya ada juga yang saya dah latih untuk keep the stock 2 sisi ke 5 sisi. Tapi macam balik kepada soalan Wina tadi, kalau pembahagian masa buat masa sekarang ni, apa yang saya tahu, contoh masa saya pagi lepas breakfast saya akan menghadap saya punya Forever Living punya business. And then kemudian nanti kan sedar-sedar je kan dah tengah hari kan, kita lunch. And then kita ada rehat lah sekejap. Lepas lunch tu kita ada rehat sekejap. Dan kemudian dalam pukul 3 macam tu, tim banyak WhatsApp banyak cari kita orang lah. Nak advice tentang produk, nak tahu pasal produk ni boleh guna untuk apa. Walaupun kita dah bagi tentang healthy triangle, tapi diorang nak tahu. Jadi masa kami banyak habiskan dekat kami punya business. Buat masa sekarang ni, walaupun macam Zam dah manager, tapi kita masih lagi dekat plan benih, Wina. Jadi kita punya masa tu kita nak develop lagi. Kita nak develop lagi. Kalau boleh dianjakkan 1 hari punya masa tu untuk dapatkan untuk recruitment lagi, memang kita akan keep on do the recruitment. So sekarang ni sebab husband and wife memang buat forever. So ada tak macam, sebab setiap orang dia ada dia punya strength kan? Dia ada dia punya strength. So apa strength daripada Zam dan juga Farisa? Farisa ready tak untuk nak muncul? Sebab dia punya kulit cantik, nanti nak interview dia pula. Farisa dia ada kerja sekejap sebab dia ingat semalam. So Farisa punya kekuatan macam Farisa dia more to product. Produk kita. Macam sebelum ni, saya pun sebelum dengan Forever Living, saya start mencari suplemen. Banyak juga yang Farisa reject. Sebab apa tahu? Sebab dia adalah pekerjaan dia berkaitan dengan buah pinggang. Jadi dia sangat-sangat sensitif dan alert tentang every product. Tapi bila dengan Forever Living, dia tengok dia very open, and then dia kata you boleh try yang ni. Sebab kita pernah jumpa dengan Prof Aziz, and then the good news is salah seorang pesakit yang Farisa pernah attend, salah seorang pesakit buah pinggang yang Farisa pernah attend, beliau merupakan Prof Aziz punya patient juga. Farisa punya pesakit ni dia tak nak menjalani rawatan hospital, dia pergi dekat Prof Aziz. Itu yang buat Farisa lebih nak tahu pasal produk. So kekuatan Farisa adalah dekat bahagian produk. So macam Zam lebih kepada bisnes. Tapi kita masing-masing masih juga Farisa masih juga Zam cakap you kena ambil tahu juga tentang bisnes. I juga kena ambil tahu tentang produk, to be fair and square. Tapi kekuatan memang I dekat bisnes, Farisa dekat produk. Jadi sekarang ni memang Zam sentiasa ada buat macam coaching. Coaching berapa kali satu minggu untuk tim? Coaching mula-mula hari tu kita letak seminggu sekali, hari Rabu malam, tapi kita rasa tak cukup. Tak cukup sebab satu grup makin besar, dan kemudian kita nak every time semangat ni sentiasa membara, sentiasa terbakar je. So sekarang since
berapa hari bulan hari itu, saya tak ingat, tapi baru lately ni kami banyak adjust time untuk banyakkan lagi kita punya coaching every week. So sekarang ni kita ada hari Rabu, and then kemudian Khamis dengan Sabtu. Rabu, Khamis dengan Sabtu. Seminggu sekarang 3 hari lah. Maksudnya macam Zam tengok keperluan daripada tim. Okay, bila tim makin besar, keperluan untuk coaching makin banyak. So dalam 3 hari tu coaching ni lebih kepada apa? Apa yang you bagi info-info dekat mereka? Tentang produk ke, tentang marketing ke, ataupun tentang spiritual ke, apa? Okay. Kita ada 3 hari yang kita buat coaching. Hari Rabu kita bagi coaching, kita bagi motivate dekat diorang balik, bagi diorang naik balik diorang punya semangat. And then hari Khamis kita ada coaching tentang business. Coaching tentang business, especially kalau let's say katakan minggu tu ada new VIP ke ataupun orang yang belum dengar GEP, so kita akan buatlah hari Khamis. Hari Khamis. So hari Sabtu tu kita punya coaching tentang produk. Okey, maksudnya pembahagian macam tu lah. So, okey, mesti Wena percaya masa mula-mula Zam dengan Farisa buat start Zoom ni untuk you punya independence punya team, your small group, mesti tak ramai kan? Mesti tak berapa ramai. So, apa keyakinan dan juga sikap, you punya mindset, apa yang you tanam dalam mindset you? Sebab kadang-kadang ramai yang macam rasa macam tak ramai ni, tak payahlah. Kan, biasalah kan. Dia tengok pada audience tau. Kalau ramai baru dia buat. Sebenarnya bila daripada kecil kita buat baru kita boleh berkembang kan. Betul tak? So apa you berdua punya mindset masa tu? Okay. Pendirian saya, mindset saya sangat-sangat simple. Okay. Contoh, saya selalu cakap dengan especially macam dengan Farisa lah. Sebab Farisa kadang-kadang dia yalah, I tak tahu benda ni ada berkaitan dengan orang perempuan dengan orang lelaki ke, I tak tahu tau. Okay. So Farisa dia akan rasa macam tak shock bila ada tim yang tak masuk kita punya meeting. Okay. So dekat sini I nak bagi tu very simple. Kita nak jaga kita punya energy dalam bisnes. Okay. Kita punya tim. Let's say kita ada 20 orang, tapi 20 orang tu belum tentu dengar apa yang kita cakap. As a leader, okay, apa yang Zam boleh share dekat sini, Zam akan fokus dekat orang yang nak buat. Yang betul-betul nak buat. Okay, bila dia nak buat, dia ada hati, dia akan datang. So lama kelamaan, contoh Zam bagi contoh, Zam punya downline dulu ada seorang supervisor sekarang lah. Nama dia Syira Haris. Kalau you all ada perasan Syira Haris. Syira Haris pernah tinggalkan kami. Dia pernah tinggalkan kami. Dia datang balik sebab apa? Sebab dia tengok, dia tinggalkan I, tapi I punya bonus makin lama makin naik. Makin lama makin naik. Dia jadi pelik. That's why dia datang balik and then dia cakap dia minta maaf apa semua kan. So dekat situ, the lesson is kita kena as a leader kita bantu kita punya team yang nak berjaya untuk save, untuk selamatkan energi kita. Kadang-kadang bila kita fokus dekat orang yang tak masuk meeting apa semua, kita sebenarnya as a leader kita waste kita punya energi. Kita akan rasa macam tak shock dengan orang tu. So tak apa, bagi dia relax. Dia nak relax, bagi dia relax. Kita sendiri pun walau dah manager, walaupun dah CBM, kita still lagi kena buat recruitment. So yes. So macam Zam punya pendirian, Zam akan bantu, okay, Zam punya panglima-panglima yang nak menang. Kalau askar-askar yang dah kalah ataupun nak kalah, tak guna kita bantu sebab dia sendiri tak nak bantu diri dia. Tapi one day dia akan datang. Okay? Okay, so kita pergi kepada soalan daripada anak tim dulu. Okay. Daripada Sheila cakap, kalau boleh bagi advice, bila agak-agaknya waktu yang sesuai, kita ada kerja, macam dia ada kerja hakiki, dia part time dekat Forever, dia just baru nak bermula. So macam mana dia nak bahagikan dia punya masa lah.
ada tak advice untuk orang yang ada kerja, dia masih buat part time forever? Pada Okey. pendapat Zam, pada pendapat Zam. Pada pendapat saya, okey. Hmm. Secara jujurnya pada pendapat saya, masa kita ditentukan oleh kita sendiri. Contoh macam Nurul Shilawati ni kalau dia tanya saya kalau boleh bagi advice bila agak-agaknya waktu sesuai untuk kita yang ada kerja hakiki untuk betul-betul fokus pada forever. So soalan ni sebenarnya berbalik pada diri Nurul Shilawati. Sebab ini adalah Shilawati punya masa. Masa sekarang dan masa depan itu adalah milik Shilawati. So Shilawati ni yang kena tentukan, okey, bila waktu yang sesuai. Sebab macam sekarang kalau Zam cakap okey waktu yang sesuai adalah sekian. Mungkin sesuai dekat Zam tapi tak sesuai dekat Shilawati. Betul, setuju. Nampak? So that's bagi why Wena pun macam tu. Yes, that's why kita sekarang ni kita dekat Forever Living, kita sebenarnya dididik untuk jadi pemimpin. Jadi kita kena tahu macam mana nak manage kita punya masa. Kita yang kena adakan masa untuk kita punya bisnes. Okey, tak boleh kita harapkan upline ataupun leader untuk tentukan kita punya masa. Sebab masa masing-masing ada masa dia sendiri. Jadi nasihat saya lah pada Shilawati dan pada mungkin yang lain-lain juga, masa anda, okey, anda yang tentukan. Bagaimana anda nak corak benda tu adalah di tangan anda. Okey. Ya, betul. Pada pendapat Wena sama macam Zam juga, sebab kita as a leader kita tak boleh hadkan. Okey, Sheila, daripada pukul malam you balik kerja pukul 7 sampai pukul 11 mesti you focus forever, because setiap orang dia ada family, dia ada anak, dia ada situasi berbeza dia. Jadi apa yang penting pada kita, time management tu. Kalau contoh kita suri rumah, kita ada kerja, balik nak layan suami lagi, nak layan anak lagi. Jadi bagi Wena, apa yang perlu kita buat kalau kita nak kembangkan kita punya bisnes, kita nak cari prospek, kita nak melayan WhatsApp daripada customer ke kan? Kita buat anytime. Dia tak ada had. Anytime, forever. Time you, mungkin you tengah lunch ke, itu masa mungkin dalam setengah jam ke, 1 jam ke, itu masa you untuk boleh balas apa-apa. So Wena pun pernah buat part time. Masa tu memang orang kata pack betul-betul lah. 7 hari tuition, 6 hari buat pusat jagaan kanak-kanak. So apa yang saya tempuhi ialah time management. So apa yang saya buat memang sama, tak ada fit betul-betul untuk buat forever. Cumanya bila ada sistem day, bila ada training sistem day, time itu mesti saya adjust untuk forever. Saya akan ketepikan saya punya pusat jagaan, saya akan arrange. Bagaimana arrange tu kita sendirilah, sebab kita semua dah dewasa, kita tak akan nak fixkan untuk you mesti buat macam ni, mesti buat macam tu. So sendiri very penting, sangat penting. Yes, kalau inisiatif. Yes, okay, inisiatif sendiri sangat penting. Kalau hari ni kita tak buat sesuatu untuk nak improve diri kita, susahlah, sangat susah. Okay, dan kita nampak ada Cikgu Shida GLT Yes. yang nak jaga anak 4 orang yang kecil, lepas tu dengan kerja hakiki sekolah lagi, guru sekolah ni bukannya senang. So memang dia punya masa merepek, tapi dia boleh buat sampai GLT because dia tahu apa yang dia nak buat, dan juga anytime forever living. Yes. Ada matlamat tu jelas. Yes, jelas. Okay, thank you very much. Ada tak soalan lagi? Tak ada soalan kat sini. So sebagai kita manusia biasa, of course kita akan ada time kita down. Okay, time kita up, time kita down. So time you rasa macam very down tu, apa yang you buat dan apa yang Farisa buat untuk motivate balik diri you sendiri? Okay, so far kami tak ada rasa down ni maknanya alah tak nak buat lagi ke apa ke. Kita, terus terang Zam cakap, Zam dengan Farisa belum lagi. Okay, harap-harap tak adalah rasa macam tu. Kami belum ada lagi rasa down. Cuma sebab suami isteri buat kan. Kadang-kadang kami bukanlah bertengkar ke apa. Kami berselisih faham disebabkan apa? Disebabkan kita punya team.
Kadang-kadang Farisa dia mungkin garang sangat. Lepas tu Zam, dah jangan, tak payah garang-garang. Zam lebih pada macam tu. Jadi kami selalu berselisih dekat situ. Tapi kadang-kadang bila Zam fikir balik, memang betul juga, memang kena garang dengan diorang ni. Sebab kadang-kadang kejayaan ni perlu dipaksa. Tapi kadang-kadang macam Zam pula, Zam lebih pada macam, aduh, janganlah nanti kan ada yang kecil hati ke apa kan. Tapi Farisa tak. Farisa dia kalau dia kata kanan tu kanan lah, kiri tu kiri lah. Kalau dia kata okay, you tak boleh dapat stok ni daripada I sebab you tak simpan stok kan, okay, you tak boleh dapat daripada I. Sebab Farisa nak ajar untuk diorang simpan stok. Jadi kadang-kadang Zam rasa macam bagilah stok tu kan, tapi dia kata tak apa, you tengok ini cara I ajar I punya team ni semua. Jadi kita tak ada down, kita so far tak ada down. Sekarang ni alhamdulillah kita punya energy sangat-sangat baguslah, sangat-sangat bagus. Okey, down tu tak ada, dan harap-harap kami tak nak ada down. Kami tak nak ada down. Cuma everyday tu kita ada macam yalah, business sama husband and wife ada macam orang cakap perselisihan yang kecil lah, itu normal lah. Tergigit sikit lah lidah tu kan, tergigit sikit. Biasa. Farisa dah ada, nampak dia cantik muka dia nampak. Okay, very good. Sebab apa tahu? Sebab cara Farisa ni dia macam dating Grace. Dia macam Jun. Very straight punya. Okay. Kalau you tak ada produk you punya, kenapa you tak nak simpan stok? Kan dah cakap lama kan? Kalau ada stok cepat beli. Jangan sampai dah tak ada stok baru nak komplain kan macam tu kan. Okay. So semua actually kita dengar dah banyak leader punya nasihat, semua nasihat actually is same lah. Dia actually pada atas kita je. Yang penting memang kita tak boleh sentap dengan kita punya teguran daripada kita punya leader. Betul tak? Bukan betul. Sebab kita leader kita cakap macam tu. Sama juga macam Wena, kita pun kena marah dengan Datin. Datin Grace ni garang tau. Kalau dengan leader ni memang kena marah habis-habis lah. Kenapa you tak buat? Kenapa you punya team tak membesar macam tu? Tapi kita memang tak boleh. Memang satu saat tu mungkin you akan rasa macam tersentuh, sentap kan. Tapi you fikir balik, kenapa leader dia nak cakap macam tu? Betul. Kerana dia coach yang nak make sure you kata nak berjaya, you kata you banyak big why, you nak tolong mak lah, you nak untung berapa, okay, you nak dapatkan duit, nak naikkan taraf you punya family. Itu you punya impian, kami punya tanggungjawab untuk pergi coach you. Betul. So macam manager Zam cakap, dia akan fokus pada siapa yang nak, anak team yang nak, dia akan fokus. So I very agree, because kalau kita tak fokus pada orang yang nak, kita akan sentiasa rasa macam akan mudah give up. Orang semua tak nak kan. Tapi kita kena percaya dan yakin dalam dunia ni berpuluh-puluh ribu punya orang, mesti ada percentage dia yang ngam dengan kita. Yang jodoh dia dengan kita tu mesti ada. Kita kena yakin. Okay? Okay, kita tengok. Cantik muka Farisa. Okay. Zam dah unmute. Farisa dah ready untuk nak bercakap? Hi morning. Boleh. Nak dengar sikit macam mana you marah orang? Alamak. Okay. Morning semua. Assalamualaikum. Soalan dia apa tu? Soalan apa-apa je. Macam mana you nak marah orang? Okay. I actually tak adalah kata marah. Tapi mungkin sebab I punya culture daripada kecil, I anak polis. Jadi ayah I garang. Okay, so my dad kalau dia cakap macam ni, maknanya I kena buat macam ni. Okay, jadi daripada zaman sekolah, I daripada darjah 1 sampai I tingkatan 5, I adalah ketua kelas. Walaupun masa darjah 1, I tak kenal siapa-siapa. Tapi bila I masuk sekolah tu, I memang dah dipilih tau daripada kawan-kawan yang tak kenal. So bila nak calonkan calon tu, diorang akan angkat tangan, dia tunjuk je muka I. So kadang-kadang I cakap, kenapa pilih I? I dah lah tak tahu apa-apa I cakap kan. Jadi benda tu berterusan sehingga I masuk kolej jururawat. Walaupun I dekat first time masuk kolej jururawat, masa tu kita semua daripada negeri-negeri lain tau.
Jadi I punya tutor akan minta pilih seorang pengerusi, maknanya handle grup besar tu. Masa tu dalam satu grup ada 100 orang. Okay, student nurse dalam batch I lah, tahun 2002 masa tu. Okay, I pun dipilih jadi pengerusi masa tu. So I memang dah macam senang cerita lah, kalau ikut kat sekolah semua orang tahu I memang ada gila kuasa sikit. I gila pangkat. Mungkin itu karakter I. Mungkin I punya karakter luar, orang pandang, oh I boleh lead orang. Sebab tu daripada dulu, until now, I memang sedikit tegas. Apa-apa benda nak buat, I nak jenis particular. I cerewet. I jenis ada sedikit OCD lah. Kalau I kata macam ni lah. I tak nak you susun, colour kuning, tiba-tiba kuning, hijau, merah. Macam tu I tak boleh. I stress. Jadi I akan guide I punya team ikut cara I. Sebab apa? I cakap dengan dia, bila you follow I, you akan nampak result. Jadi mula-mula memang ramailah langgar. Sebab I punya team ni memang jenis, orang kata kalau zaman sekolah, dia jenis panjat pagar semua tau. Macam I teacher's pet. Cikgu kalau nampak I je, oh Farisa come. Semua suka I. Jadi daripada zaman sekolah, kawan-kawan sekolah I memang tahu I jenis karakter macam mana. Jadi kadang-kadang diorang takut nak duduk dengan I sebab I jenis garang. Okay. Masa sekolah pun, I kalau masuk persatuan pun, I memang masuk persatuan kadet, remaja. I jenis, orang kata nak kadet, nak jerit-jerit punya kerja. I tak suka yang lembut-lembut, sopan santun, I tak suka. Sebab my mum, because of my mum, dia nak I jadi jururawat. Actually, my cita-cita is police. And then, I suka jadi cikgu. Tapi jururawat ada dalam list jugalah. Okay, sebab tu kalau CBN Wena tanya I, kenapa I garang? Mungkin I punya cara didikan daripada kecil, and then karakter I sendiri daripada zaman sekolah sampai dekat college, jadi I terbawa-bawa karakter tu sampailah dalam forever. Tapi okey dah tu, dia nak jadi jururawat, nak tolong orang sihat dalam forever ada. Dia nak jadi polis, okay, dia ada karakter yang very straight, okay, dia boleh lead dia punya team. So dia nak jadi cikgu. So dia dah jadi cikgu dekat forever. Semua ada dekat forever package dia ni. Nampak tak? Betul. Complete dekat forever living ni kan. So memang betul karakter macam tu, karakter eagle. Okay, karakter eagle of course bukannya kita kata kalau orang yang tak straight tu dia tak boleh jadi eagle, boleh. So kita kena pandai main dengan kita punya karakter, dengan kita punya strength. Yang penting kita punya strength tu kita kena main. Sebab setiap orang dia punya berbeza kan. So kita boleh. So kalau orang yang lembut, susah kita nak didik dia jadi garang, jadi straight macam kita ni kan. So lembut dia ada cara lembut dia. Yang penting macam tu. So sini ada soalan daripada diorang. Antara Zam dengan Farisa boleh jawab je ya. Kejap ya. Wena tengok dekat sini. Okey, daripada Azizi kata langgar sistem dari segi rekrutmen file leader selain yang Zam cakap ni, apa maksud dia? Saya tak berapa ni. Kita pergi kepada Isha punya question. Apa keyakinan utama Zam untuk ambil keputusan full time dekat Forever walaupun masih level supervisor? Kira masa tu memang dah fikir apa risiko yang bakal dihadapi. Wena? Ya. Maksud saya kita langgar sistem tu daripada segi rekrutmen ke ataupun kita buat yang apa? Kita punya rekrut tu maksudnya tak ikut yang Sifu dah aturkan ke ataupun selain yang Zam cakap energi ke tak masuk meeting ke, maksud saya tu. Kadang-kadang kita tak tahu. Janji dalam Forever kita rasa macam ikut sistem. Okey. Macam mana tu CBN? Boleh faham Zam dia punya soalan. Okay. Balik kepada soalan yang Wena tanya tadi tu lah, yang you kata you tak follow upline, tak follow sistem kan. Dia nak lebih detail lagi. Dia takut ada yang dia dah langgar, dia tak tahu. Macam tu. Okay. So, dekat sini untuk Azizi dan yang lain-lain mungkin tanya sistem. Tak berapa dengar Zam punya suara. Dengar tak? Okey, dah. Okey. So, balik pada Azizi punya soalan tadi. Langgar sistem dari segi rekrutmen 5 leaders selain yang Zam cakap. Okey. Sorry Okey. So sistem ni maksud Zam dekat sini
kalau let's say katakan kita ada, jangan katakan Datuk punya anjuran meeting tau. Walaupun kita punya upline sendiri, okey. Contoh kalau CBM Wena anjurkan meeting. CBM Wena anjurkan meeting, you tak masuk, you dah langgar sistem. Itu pun dikira langgar sistem juga. Okey. Terjawab tak Azizi? Terjawab. Dan satu So- lagi, maknanya sistem yang kita rekrut, contohnya sepatutnya kita kena susun kita punya rekrutmen kita tu ikut aturan, maksudnya. CBM Zam faham tak? Macam mana? Okay, yang 5 line, 5 leaders, maksudnya kita biasanya kita akan rekrut orang, rekrut kan. Maksudnya yang Zam buat biasanya terus rekrut ataupun kita kena susun VIP tu macam mana contohnya. Okey. Dekat dalam Forever ni kita ada 4 core. So recruitment ni memang kena ada. So kalau yes, Azizi kalau tanya saya susun ni, saya memang tak ada susun apa-apa. Jadi saya akan teruslah. Terus recruitment kena terus jalan. So satu bulan kita target dalam 12 ke 15 VIP daripada kita sendiri. Macam biasa. Yes. So macam Datuk cakap 5 line 5 leaders ni belum tentu lagi bulan ni kita recruit 5 VIP, belum tentu lagi 5 ni akan jadi leader. Akan jadi kita punya 5 line 5 leader. So that's why dalam Forever kita kena keep on recruiting sebab kita tak tahu yang mana satu kita punya VIP ataupun fighter ke dia akan tiba-tiba stop. So 5 line 5 leaders ni dia tak semestinya orang yang sama. Itu macam soalan Azizi ni saya nampak mungkin Azizi tanya lebih detail tapi secara amnya bila kita cerita tentang sistem, langgar sistem, okey. Bila you akan start langgar sistem, itulah yang Zam bagi tahu tadi. Contoh, bila kita punya leader yang ikut sistem Datuk. Yang ikut sistem Datuk, leader kita yang ikut sistem BOI 9333, kalau kita start langgar leader tu, that's the starting point kita dah langgar sistem. Boleh. Okey Zam. Dapat Zam. Okey. So Wena tambah sikit dekat Forever memang kita tak payah nak susun-susun kita punya recruitment. Okey. Yes. File leader tu bila kita dah ada kita punya rangkaian, tak kira lah dia macam mana, ada yang matahari, ada yang ke dalam macam anggur kan. Okey. So daripada sana kita akan pick up kita sebagai eagle kita akan nampak siapa yang boleh jadi leader dalam satu line, 2 line, 3 line tu. Siapa yang boleh follow, yang ikut cakap, yang ada matlamat, yang nampak dia punya result, itu yang kita panggil, baru dia akan wujud file leader tu. So untuk permulaan memang kita rekrut je, kita bukan memilih-memilih. Okey, boleh Azizi thank you Zam. Okey, so ada boleh lagi? boleh dapat. Dapat Okey. So Azizi ni very good dia selalu kena dengan saya tapi dia ni memang tak pernah sentap lah. Saya rasalah, tak tahulah dia macam mana. Okay, so saya doakan Azizi memang boleh CBM Muka cantik, share nak cantik juga. Farisa, muka cantik tu. Dia kata share sikit apa you punya orang kata apa? Okay. Rahsia. Rahsia dia senang je. You consume semua produk Forever Living. Kalau siapa kat sini Nurul Shilawati Dewi. Okey Sheila. Kalau tanya dekat Farisa memang ada sedikit obses dengan produk Forever Living ni. Okey, senang cerita sebab tu moto Dr. Rexmond cakap apa? The power of Forever is the power of love. Actually you kena jatuh cinta dengan produk Forever Living. You kena cuba semua produk dan baru you tahu okey yang mana bagus dekat you. Okey, sebab actually I jenis sangat-sangat particular dengan every each thing yang I nak pakai. Sebab kalau I nak beli barang dekat mana-mana pun I akan tengok benda pertama ingredient dia. Okay, jadi bila I join Forever Living, I tahu pasal macam mana nak tengok ingredient produk kosmetik tu. First ingredient tu mewakili apa? Start daripada tu habislah. Semua produk yang I beli sebelum ni semua ketong sampah.
Sebab apa? Sebab I takkan pakai walaupun I dah habis duit. Sebab apa? I tahu that quality of product tu tak bagus. Jadi macam mana nak kasih kulit tu cantik? Senang je. You kena bersihkan dalaman. Okay, sebab macam I cakap, I adalah nurse bahagian buah pinggang. So apa yang I belajar, sebelum ni I memang tak suka suplemen. I anti suplemen. Siapa saja cakap pasal suplemen dengan I mesti kena tembak. Okay? Mesti kena tembak punya. Sebab apa? Sebab mostly I punya patient masuk hospital kena buah pinggang disebabkan suplemen. Jadi bila abang I, upline I nak datang approach I pun, dia sebenarnya takut. Sebab dia takut kena tembak dengan I balik. Okay, sebab dia nak bawa ni produk suplemen tau. Cuma waktu tu, I cuma cakap tak apa, I cuba. Itu pun I makan vitamin C mula-mula, 2 tahun baru habis, Exovency tu. Sebab apa? Sebab I tak yakin. Masa tu tak yakin lagi. Okay, abang I dah lama approach I, mula-mula produk lah. Lepas tu lama-lama, sebab dia ada berkaitan dengan ZAM punya kesihatan, ZAM dapat detect yang 3 saluran jantung dia tersumbat. Okay. Dan dia cakap dengan I, dia nak kena makan suplemen. So dia tak tahu makan suplemen apa. Jadi waktu tu memang forever abang I ada approach. Jadi I cakap, dia kata dia nak cuba minyak ikan. So yes, betul. Jadi bila kata dia cuba minyak ikan tu, apa yang I kata, okay, you cuba dulu minyak ikan, tengok how. So dia ada sejarah lah macam mana kita orang betul-betul orang kata apa, decide atau ambil keputusan sepenuhnya untuk jadi VIP juga, di mana kita dah cuba produk dulu. Okay, jadi itu yang buatkan kita orang jadi yakin dan teruskan. Jadi kalau you nak cantik, senang je cerita, you kena makan. You kena makan, you kena rasa, you kena tahu kebaikan produk tu sendiri. Baru you akan nampak result macam ni. Sebab muka I dulu sangat-sangat teruk. Okay? Ya, memang kita nampak dia punya testimoni. So kita balik kepada soalan Isha tadi tu. Apa yang membuatkan Zam dengan Farisa betul-betul yakin boleh full time walaupun dalam keadaan masih level supervisor lagi tu? Okey. Dengar tak? Dengar? Okey, apakah keyakinan utama keyakinan utama kita masa tu? Sekejap Zam ingat balik. Masa tu Zam banyak juga tengok apa video Datuk Desmond, and then kemudian video daripada Kak Juraidah. Kak Juraidah ni adalah salah seorang anak murid kepada Datuk Desmond yang asalnya tak ada apa-apa, tapi kita tengok hari ni she is somebody. Okay, daripada apa Datuk Desmond dan Kak Juraidah ni yang membuatkan Zam rasa yes, I kena buat keputusan. If I want something, I have to sacrifice something. So benda ni, keyakinan ni adalah daripada diri kita sendiri. Kadang-kadang kita rasa macam tak boleh. Kita rasa tak boleh sebab kita dah fikir benda tu tak boleh. So kita kena yakinlah. Zam selalu utamakan niat kita. Bila niat kita betul, niat kita tu tak lari, terutama macam apa, orang sebagai orang Islam, kita punya apa kita nak buat back to kepada kita punya niat. Kalau niat kita betul, insya-Allah Allah akan pemudahkan. Kita back to basic. Istiqarah lah. Minta petunjuk. Yes, nawaitu. Minta petunjuk daripada Allah. And then kemudian bila niat kita dah betul, betulkan pula kita punya mindset. Okay? And then kemudian bila kita dah betulkan kita punya mindset dan niat kita dah betul, so kita akan start buat apa yang kita nak buat tadi. Contoh macam Zam nak buat forever. Zam nak apa? Nak berkecimpung dalam dunia MLM ni. So niat Zam betulkan dulu, mindset Zam betulkan dulu. Kalau mindset tak betul, macam mana kita nak accept this business as a network marketing punya business, MLM punya business? Kita tahu kalau kita cakap kita buat MLM, okay, kalau kita orang baru, kita cakap dengan kawan-kawan, dengan saudara mara kita buat MLM, hai, memang kita boleh menangis bucu katil lah. Kita akan kena
pressure. Kenapa kau tinggalkan kerja kau pergi buat MLM apa semua bla 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 bla. Betul tak? So mindset kita sendiri dulu kena betul. Bila niat dah betul, mindset dah betul, yang ketiga attitude. Attitude kita kena betul. Ya, itu adalah step bila ini tiga memang Zam selalu jaga dan selalu Zam cakap dengan Zam punya team, jaga tiga ni. Kalau you tak jaga tiga ni, okey, bila you tak jaga tiga ni, you akan nampak you akan terkeluar dari landasan. Okey, jangan terkejut keluar gambar ni. Okey, Mina nak tanya soalan last two lah. Okey, soalan last two. Kalau ada lagi nak bercakap sharing boleh tak apa. Kita orang memang nak sangat. Okey. So, apa yang berlaku dalam you punya aktiviti dengan you punya network, okey? Dia biasa selaras kan. Aktiviti kita akan pengaruhi kita punya result. So, daripada bulan 4, bulan 5, bulan 6, bulan 7 memang nampak peningkatan dekat situ. Yang ni yang biasa kita nak, kita bukan nak melawan berlumba dengan orang lain tapi kita nak berlumba dengan diri kita sendiri. So apa yang berlaku dengan you punya aktiviti dan juga you punya result hari ni? Okey. Kalau Wina tanya tentang aktiviti, since kita sekarang ni PKP, aktiviti kita sangat-sangat terhad. Okey. Tapi kita sangat-sangat bersyukur dan berterima kasih, okey, mentor kita Datuk Desmond, kalau you all tengok seminggu berapa banyak kelas. So aktiviti kita, okey, aktiviti kita sebenarnya BOI 933 dah tersedia. Dah bagi dah. You nak ikut dengan tak ikut dia. So personal punya aktiviti sekarang ni ialah PKP kita tak boleh nak buat apa. Kita tak boleh nak keluar, kita nak keluar pun takut. Kan? So aktiviti Zam dengan Farisa sepanjang 4 bulan ni kita orang banyak habiskan masa coaching lah. Coaching kita punya team and then kemudian kita keep on sharing. Upgrade kita punya knowledge. Okay? Keep on sharing ni memang sekarang kena sangat-sangat laju dan kita boleh buat benda ni laju sebab kita punya bisnes berada dalam 3 mega trends yang Datuk selalu cakap. Kita ada dalam network marketing, kita ada dalam bisnes kita ada dalam online marketing dan bisnes kita sekarang ni health and wellness. Memang zaman sekarang memang orang tengah cari. Orang memang tengah cari. So kita kena jaga kita punya masa. Setiap kelas yang Datuk Desmond dah sediakan, kita kena masuk. I bagi tahu you Wina, sekarang I punya respect macam mana nak cakap katakanlah, let's say katakan macam kelas Datuk, jangan katakan nak tertinggal kelas tau. Jangan katakan nak skip kelas. Kalau I masuk kelas Datuk, I tak buka kamera, I rasa sangat-sangat berdosa. Okey, faham. Nak tunjuk juga kamera maksud macam respect lah. Yes, betul. Okey. Wow, bagus. Sampai ada sekali tu masa tu kita punya coaching pukul 2.30. Hari ni kita ada kan. Ada sekali tu coaching, I belum makan lagi. I belum makan. And then kemudian Farisa masa tu dekat ada urusan sikit. And then I buat apa tau? I memang perut I lapar, betul-betul lapar. Sampai I cakap dengan CBM Jun, masa tu CBM Jun pun tengah makan kalau tak silap I, dan dia tutup kamera. And then I cakap, Jun, kalau you dah selesai makan, you buka kamera, I nak pergi makan sekejap. Jadi kita ada respect lah dekat situ, kita punya mentor, sebab kita nampak Datuk Desmond dah kesungguhan beliau. Kalau siapa yang ikut hari tu, Dr. Rex punya yang hari tu apa Mina? Ada yang macam celebration celebration. Kalau siapa yang ada ikut interview dengan Ruth, iaitu Dr. Rex punya family. The last word before Dr. Rex tinggalkan kita, the last word kepada isteri beliau. The last word is take care of the people.
You see, take care of the people. I masa tu masa tu I tengah tengok sambil baring. Bila I dengar je Ruth cakap macam tu, I terus bangun. Oh, I punya bulu ni pun naik ah. Memang kita boleh rasa, betul. Betul Zam. Yes. Betul. Okay. Betul. So macam apa ni, tengok kata nak soalan kedua last tapi macam ada lagi soalan nak tanyakan. Pernah tak dalam 3 tahun ni, sebab Zam dengan Farisa join Forever 2018 dalam tempoh 3 tahun ni, 2 tahun lebih lah, pernah tak ada macam masa macam dalam zone yang macam bila you lost, you macam tak nak layan tau, tak nak layan you punya leader, dia WhatsApp you apa-apa pun you tak layan, ada tak macam, pernah tak buat macam tu dekat leader you? Pernah tak? Tak reply ke? Pernah. Pernah kan? So Pernah. masa tu apa you punya, kenapa ada tindakan rasa macam malah lah nak layan? Kan kadang kalau leader masuk dalam grup apa-apa pun kita buat dek je kan? Buat dek je, buat tak tahu, macam tu. Sebenarnya kita buat macam tu sebab kita rasa kita betul. Kita tak kosongkan kita punya gelas. Kita rasa apa kita buat tu betul, leader kita tu salah. Padahal leader kita ni, dia sangat-sangat dekat dengan Datuk Desmond. Dia sangat-sangat dekat dengan sistem. Okay? Tapi sebab kita tak kosongkan gelas dan kita rasa kita ni betul, okay? That's why kita ada attitude, ada attitude yang membuatkan kita jadi macam tu. So nasihat saya, okay, kita semua ni leader. Apa yang kita buat pada leader kita, upline kita yang follow sistem, apa yang kita buat pada mereka, percayalah, downline kita nanti akan buat pada kita. And this thing happen. So macam sekarang, pendekatan Zam dengan Zam punya team very simple. Sebab kita bermain dengan kita berkomunikasi dengan manusia. Bila kita berkomunikasi dengan manusia, kita menjalankan bisnes dengan manusia sekarang ni, secara indirectly kita bermain dengan emosi. So emosi kita kena jaga dan emosi mereka juga kita perlu juga titik beratkan. Jadi apa yang Zam buat very simple. Contoh macam dalam Zam punya team ada juga FBO yang dia ada bisnes dia sendiri. So cara macam mana bila dia ada bisnes dia sendiri, that means dia ada ego dia sendiri. Betul. Ada di kalangan kita yang tak ada bisnes pun ego juga. Betul. Ini kan pula yang ada bisnes. Betul tak? Yeah. Very simple Zam cakap dengan Zam punya FBO ni. Okay. Contoh dia punya bisnes tu bisnes makanan. Zam akan cakap dengan dia very simple. Kalau I nak belajar masak nasi lemak, you akan jadi I punya sifu. Tapi dalam Forever Living, okay, you nak pandai, I kena jadi you punya sifu. Baru dia bilang, okay. So, give and take dekat situ. Sebab kita nak dia ikut kita. Ikut kita yang ikut sistem. Okay? Betul. Okay. So, last dah daripada Zam dengan Farisa. Bagi lagi macam kata-kata semangat untuk nasihat ke apa-apa ke. Dan last kali kita nak Farisa dengan Zam go setting dan kita akan doakan you all. Okay, you bagi dulu nasihat, lepas tu nanti kita doakan untuk Zam dengan Farisa punya go setting. Saya bagi Farisa dulu. Boleh? Okay. Bab nasihat Okay, pada I untuk semua yang dalam grup ni, dalam grup Wena ni, satu je I nak minta you all, just macam I cakap, I dulu sangat-sangat ego, okay? Sebab apa? I tahu upline I dengan I jauh beza. Dia punya education, okay? So I tahu I lagi pandai daripada dia. I lagi bagus daripada dia. I tahu nak lead group macam mana. Jadi I akan cakap no sahaja dengan apa yang dia cakap. Okay, memang I banyak buat dosa dekat CBN Jun lah especially Tapi apa yang I realise,
I kena turunkan ego I. Okay, I kena orang kata berpijak di bumi yang nyata di mana forever ni bukan bidang I dulu. Itu dulu kalau dalam bidang hospital I boleh bergaduh lah dengan Jun. I boleh cakap I lagi pandai. Tapi dalam bidang dalam bidang forever living, I tahu Jun dah lama. Okay, CBN Jun dah lama. Jadi apa yang I buat, I cuba betulkan diri I balik. Back to back is diri I sendirilah. Okay, di mana I cuba betulkan diri, I turunkan ego, I try to orang kata apa, fahamkan apa yang sebenarnya Jun cuba buat dekat I dengan Zam. Dan alhamdulillah disebabkan I buat benda tu semua, I back to basic balik dan inilah result yang I dapat. Okay, so jawapan dia senang je, you kena kosongkan gelas. Tak kisahlah you berapa tinggi pun, berapa besar pun pangkat you, dalam forever living, you kena start daripada zero. Okay? Sebab I selalu ingat, Jun selalu pegang I ingat masa camp kepimpinan I pergi bila time motivasi semua orang nangis-nangis. So waktu tu I rasa macam, I betul-betul terkena atas kepala, atas dahi, debuk kena atas kepala kan. So I terus pergi peluk Jun, I say sorry dekat dia, I cakap I banyak buat salah dekat dia sebab I ignore dia punya call. I ignore dia punya WhatsApp. Okay, dan apa saja dia tulis dalam grup tu, I akan cakap kat belakang, apalah Jun ni cakap. Kan, I macam pelekehkan lagi dia kan. Tapi end up, bila I pergi camp kepimpinan tu, memang betul bagi impact dekat I. So, I fikir macam, sebab ni kot I tak boleh go jauh. Sebab I duduk start supervisor setahun. Sedangkan I rasa I dah buat dah apa yang I patut I buat. Tapi I tak dapat fighter. Dan bila I minta maaf, I peluk dia, I cakap, so sorry. I cakap, I janji dekat dia, I akan ubah, I akan start balik. So alhamdulillah dah terbukti pun apa yang I buat tu, I memang buat. Okay, sebab I punya perangai satu. I kalau nak, I akan buat. Tak kisahlah apa orang nak cakap. I don't care. Sebab I tahu ini I punya matlamat, I punya vision, I ada impian I ada cita-cita I. Dan satu yang paling kelakar, you tahu tak apa Wena? Masa you all semua nak kejar ke Bahamas, I pun sama-sama tahu nakkan ke Bahamas. Tapi masa tu I tahu I tak boleh pergi sebab terlalu jauh sisi dia I nak kejar. You tahu I cakap apa? I doa semua orang dalam forever ni tak boleh pergi Bahamas tanpa I. Nampak tak doa makbul? Faham 2020 you all semua tak boleh pergi sebab apa? PKP, COVID. So kat situ I rasa macam ya Allah terima kasih sebab makbulkan doa I. Bagi I achieve dulu apa yang patut dan I doa kita semua berjaya dan I harap kalau PKP ni dah reda kita boleh pergi ramai-ramai pergi Bahamas. Itu tempat pertama I nak pergi. Okay? So thank you, itu saja I punya sedikit nasihat lah, bukan nasihat pun. Ya? I nak you cakap something yang daripada hati untuk CBM Jun. I nak bagi surprise dekat dia. Okay, so daripada hati I cuma boleh cakap thank you Jun, CBM Jun sebab you sangat-sangat sabar dengan I dan you terlalu yakin dengan I. Di mana you yakin I akan jadi orang hebat. Okay, sebab masa dinner malam tu I memang sangat-sangat admire dengan GLT Yuslida. Sebab bila I tengok Yuslida, I tahu itu adalah I. Sebab that is my character actually. Tapi waktu tu macam I cakap, I sangat-sangat down. Sebab apa? Sebab I tak nampak yang forever ni how far I boleh pergi tau. Rupanya forever ni dah betul. Yang silapnya adalah I. Jadi apa yang I boleh cakap dekat Jun, thank you so much. Thank you for your patience. Sebab you sabar dengan I dengan Zam. And then you tak pernah sikit pun rasa macam penat untuk follow up I, call I, bagi semangat dekat I, keep on puji I. Okay, so benda tu lah yang I rasa macam this is what I cuba bagi dia balik. Jadi I buktikan dekat CBN Jun, I akan buat yang terbaik dan alhamdulillah dah terbukti pun sikit tapi ada lagi. I ada hutang dia lagi sebab dia cakap I kena wish dia dekat pentas dunia. So I hope that one day I akan duduk dekat pentas dunia dan I akan sebut nama CBM Jun. I akan jerit nama dia daripada atas tu. Okay? Itu saja. Yes, very soon. Sangat. Yes. Dah hampir dah sangat. Okay, mai CBM Zam. Okay. Amin. CBM Zam dah lekat dah dekat kita punya ni. Mulut ni. CBM Zam. Amin. Okay.
apa tadi, sedikit nasihat Wena. Okey, sedikit nasihat lah. Nasihat yang boleh I sampaikan dekat sini. Okey. Yang penting kita ikut kita punya leader yang follow sistem. Kita kena ikut kita punya leader yang follow sistem. Kalau boleh janganlah kita kita mudahkan urusan. Kita mudahkan urusan kita punya leader. Let's say katakan sekarang ni kalau leader ada organize apa meeting, please bagi full support. Sebab leader kita juga adalah manusia. Okey. Kalau kita tak nak dilayan buruk oleh downline kita, kita kena tunjukkan layanan yang baik kepada leader kita. So insya-Allah nanti downline kita pun akan ikut cara kita. Okey. So kalau let's say katakan ada rasa macam tak puas hati dengan kita punya leader ke apa ke, you kena tengok balik, kena fikir balik kenapa leader kita tu dia tegur kita. Tapi dekat sini I yakin Wena kalau tegur, mungkin Wena tak tegur dengan cara yang kasar. Sebab I tengok cara Wena punya percakapan semua very smooth. So there is no reason untuk kalau you all semua dekat sini nak berkecil hati dengan Wena. Sebab I nampak CBM Wena sangat smooth je dia punya cakap. Kalau you nampak tadi I punya wife cakap macam mana. Tapi I pun kita, takut, I pun cuit-cuit. Because of kita pun manusia, macam Wena pun manusia. Kadang kita tak tahu kita punya niat itu baik, tapi percakapan kita tu mungkin tersentuh, disalahartikan. Minta maaf pun, ya. Yes. Apa-apa pun kita kena berfikiran positif. Kalau tiba-tiba terlintas benda yang negatif, cepat-cepat kita kena positif. Sebab apa? Sekarang ni kita semua ni, berapa yang ada dekat dalam ni? 11. Ada 11 orang. Okey. So kita semua sedang buat satu kerja yang sangat-sangat bagus. Sangat-sangat bagus dunia dan akhirat. Sebab kita banyak kita dapat bantu orang daripada segi kesihatan dan keuangan. So kerja kita sekarang, tugas kita ni sangat-sangat bagus. Jadi bila kerja yang bagus, bisnes yang bagus, apa yang akan datang? Syaitan akan berbisik dekat telinga. Jangan ikut, leader kau ni tak betul. Leader kau ni asyik ni sibuk je kejap-kejap call. Dekat situ you kena realise. Bisikan-bisikan tu adalah bisikan daripada syaitan. Anggap itu bisikan daripada syaitan, buang jauh-jauh. Buang jauh-jauh and back balik kepada kita punya leader. Okay, I nak share sikit dekat sini. Kalau you all rasa you all keras kepala ke apa ke, dulu I pun sangat-sangat keras kepala. Boleh tanya CBM Jun. Dulu ada sekali masa-masa zaman orang cakap apa, zaman tak ikut leader lah kan. Masa tu dekat Maluri, kita pergi Maluri untuk apa, ada event dekat sana. You bayangkan I punya keras kepala sampai CBM Jun tu I tak bercakap dengan dia. Walaupun jumpa depan-depan. Kesian I punya CBM. Memang I kalau I orang kata apa derhakanya anak ni kan. Cicit kan. Yes. Bila kenang balik kan rasa macam berdosa betul. Kesian kita punya leader. So you all jangan buat apa yang I buat tu. Sebab nanti you all akan stuck. Masa tu memang I stuck. Tak boleh buat apa. So sekarang ni, okay, lagi satu macam kita dekat dalam ni kita banyak orang Islam dan orang Melayu. Okay. So dekat sini Zam nak sampaikan satu. Sekarang ni janganlah dalam Forever Living Datuk dah terapkan harmoni. Okay. Jangan ada perasaan orang cakap apa fikir tentang bangsa. Sekarang ni dalam Forever Living it's not about bangsa, it's about jasa. Kita tak boleh ada perkauman. Yes, isu perkauman no. Yes. Kena jauhkan. Sebab apa tahu Wena, Zam pernah dengar juga. Masa tu Zam ingat lagi Zam ada buka booth, ada juga FBO daripada kita punya group lah. Dia tanya Zam ni siapa you punya upline? Zam cakap Zam daripada Susu Galuh CBM Jun. Oh, Chinese. So Zam rasa macam it's not a good culture macam tu. Okay. So dalam Forever Living kita sangat-sangat harmoni. It's not about bangsa, it's about jasa. Kita tak tahu akan datang, mungkin kita akan dapat juga fighter daripada kaum-kaum lain.
So kita kena sangat-sangat harmoni, okay? And then kemudian untuk CBM Jun, okay, I sangat-sangat berterima kasih, sangat-sangat appreciate beliau, okay. Kalau ada orang cakap apa, memang ada banyak salah dengan beliau sebelum ni. I sangat-sangat minta maaf dengan beliau, I dengan Farisa minta maaf banyak-banyak. And then kemudian kita dah jernihkan balik keadaan, tapi I nak pastikan CBM Jun akan dapat CBM level 2. Yes. I nak pastikan I boleh contribute untuk CBM Jun achieve dia punya CBM level 2. Sebab apa tahu? Sebab bila kita dah positif, okay, bila kita dah harmoni, kita dah kosongkan gelas kita, come on, forever living, Dr. Rex dah cakap, the power of forever is the power of love. Benda ni bukan cakap-cakap kosong. Bila kita ada jiwa dekat dalam kita punya bisnes ni, you all akan rasa, akan feel dan akan nampak betapa sangat-sangat bertuah dan bersyukur. Sepatutnya kita semua ni kena bersyukur. Hari ni, hari Ahad ni, pukul 11.30 ni, kita berada dalam bisnes yang betul. So, saya sangat-sangat berterima kasih dengan CBM Jun. Dan saya sekarang ni walaupun saya boleh guide saya punya team ke apa ke, saya tak tinggal untuk minta nasihat daripada CBM Jun. Sebab apa? CBM Jun, CBM Wena ni, beliau adalah orang yang rapat dengan sistem, dengan Datuk dan Datin, and then kemudian beliau punya pengalaman dalam bisnes forever living ni dah lali. So kita kena ikut dia, kita kena minta nasihat dia. Kosongkan gelas, turunkan ego, buat duit. Okay? Okay, betul. So last, untuk you punya anak tim pula. Untuk you punya anak tim dengan Farisa, apa nasihat untuk anak tim you? Okay, untuk anak tim tersayang. Okay, biasa betul, kalau dalam I punya tim ni, dia orang panggil I Abah. Abah. Okay, Wena dengar tak? Okay. Dengar. Okay, so I punya tim ni, nasihat I untuk I punya tim, kita dah ada di tempat yang betul, di platform yang betul. Okay, ingat balik kenapa kita mula. Jangan pernah give up. Okay, sebab I tak pernah give up dan takkan pernah give up dengan I punya anak-anak semua. I takkan pernah give up dengan diorang. So I akan siapa yang nak buat, memang I akan fokus dekat dia. Kalau kena tegur tu, kena marah dengan mak dia ni Farisa kan, itu normal. Tapi alhamdulillah mereka boleh terima teguran. Walaupun kadang-kadang ada yang berkecil hati, tapi tak lama dia orang akan datang balik. So alhamdulillah, syukur sangat-sangat. Okay, very good. Thank you very much. Goal setting untuk tahun ni. Okay, goal setting untuk tahun ni. Okay, untuk tahun ni Zam nak capai Zam punya first F2D level 1. Okay, insyaAllah. And then kemudian Zam nak capai Zam punya CBM. Okay, dan Zam nak bawa at least 5 Zam punya anak tim untuk achieve F2D level 1. Yes, you can. Kita doakan Zam Azwa dengan Farisa untuk dia punya goal setting tahun ni. Terima kasih Zam, terima kasih Farisa, sebab bukan mudah dengan ikhlasnya nak share semua tu kan. So kita ambil gambar dulu sebelum kita ni. Farisa duduk rapat dengan abang. Rapat sikit. Rapat lagi. Okay. So kita ambil gambar. Boleh buka kamera semua. Kita ambil gambar satu ni dulu ya. Gelap sikit ya, nak tidur dah. Tak apa, saya ambil gambar ni. Okey, pandang dekat kamera ya. Senyum, 1, 2, 3. Kejap saya tertutup pula. Kejap tau. Kejap.